Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan luar biasa daripada Najib yang mana sedang menjalani perbicaraan berkaitan 1MDB. Belum sempat terima pengampunan untuk tahanan di rumah, ini terjadi kepada Najib. Kata Najib, tugas pimpin negara lebih besar. Saya tak boleh tahu semua hal 1MDB. Ini satu pengakuan Najib yang betul-betul mengejutkan seluruh rakyat Malaysia berkait dengan 1MDB. 1MDB dananya berpuluh bilion ringgit dan ini pula jawapan beliau. Ada netizen kata jawapan ini adalah jawapan selamat. Jawapan ini untuk menyelamatkan diri. Tetapi jawapan ini kata netizen tidak bertanggung jawab. Apa pula pendapat anda semua? Bekas Perdana Menteri Najib Razak memberi keterangan dia tidak boleh terlibat dalam salah laku melalui pengurusan Mikro 1MDB kerana dia mengendalikan seluruh negara yang lebih besar daripada syarikat itu. Namun saudara, kerugian di 1MDB sangatlah besar dan besar sangat kesannya. Bekas Menteri Kewangan itu memberitahu Mahkamah Tinggi di Putrajaya hari ini bahawa ini adalah sebab mengapa dia diperdaya oleh ahli pengurusan 1MDB yang diamanahkan dengan tugas dalam syarikat itu. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Utama Muhammad Safi Abdullah, Najib mengingatkan pihak pendakwaan bahawa memandangkan dia adalah Perdana Menteri antara tahun 2009 dan 2018, adalah mustahil baginya untuk membuat susulan dalam setiap hal berkaitan 1MDB kerana dia mempunyai tugas besar memimpin negara. Tertuduh berkata bahawa ramai bekas ahli pengurusan yang didakwa terlibat dalam penyelewengan syarikat itu tidak pernah didakwa atas jenayah berkenaan. Sebaliknya, dijadikan saksi pendakwaan terhadapnya dalam perbicaraan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB bernilai RM2.27 bilion ringgit. Najib berhujah bahawa dia telah diperdayakan oleh dalang sebenar di sebalik penyelewengan itu kerana dia sibuk menguruskan Malaysia untuk kepentingan rakyat. Yang menjadi persoalan netizen dalam pengakuan Najib ini ialah Najib kena bagi tahu sekarang siapa dalang utama, dalang sebenar di sebalik penyelewengan itu kalau ada. Jika Najib mengatakan dalang sebenarnya ialah seseorang, termasuklah contoh seperti Jolo, Najib kena mengakuinya. Siapa dalang utamanya? Ketika Najib menjawab, anda perlu bergantung kepada sistem. Jika pengurusan 1MDB memberi gambaran yang salah, maka anda tidak mampu untuk mendapatkan gambaran penuh, kata Najib. Safdwi Abdullah, Timbalan Pendakwa Raya, bertanya, Akram Garib berkata anda melakukan pengurusan Mikro 1MDB. Najib menjawab, dia tidak faham peranan Perdana Menteri menguruskan seluruh negara. Seluruh negara bukan 1MDB tetapi jauh lebih besar daripada itu. Itulah sebab netizen mengatakan jawapan Najib ini sebenarnya hanya untuk menyelamatkan diri dan tidak bertanggung jawab. Najib juga menegaskan bahawa dia tidak mempunyai pengetahuan atau penglibatan dalam salah laku di 1MDB dan semua penyelewengan dana itu didalangi semata-mata oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tiek Jo dan pihak pengurusan syarikat. Antara bekas ahli pengurusan yang menjadi saksi pendakwaan ialah bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Sahrul Azral Ibrahim Helmi dan Muhammad Hazim Abdul Rahman, bekas Peguam Amnya Jasmine Low dan bekas Ketua Pegawai Kewangannya Azmi Tahir. Semasa pemeriksaan balas, Safi Najib menegaskan bahawa situasi pengurusan 1MDB mengelirukan dan bukanlah terjadi di syarikat itu saja, tapi sudah berlaku di bank pelaburan antarabangsa mewah seperti Goldman Sachs. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda untuk pengakuan Najib yang dianggap netizen ini sebagai satu pengakuan yang
mahu cari jalan selamat dan hanya tidak bertanggung jawab. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Greenfish kata, kalaulah orang yang menderma itu boleh disapina, pasti ceritanya akan jauh berbeza. Anak JB kata, tak tahu semua hal tapi tahu pakai jolo untuk cari dana peribadi untuknya. Cerita dongeng yang penyokong UMNO mudah percaya, kata anak JB. Tok Mudim kata, Najib tak boleh tahu semua hal 1MDB, tapi dia tahu pula siapa yang dia perlu pecat kerana mempersoalkan tentang 1MDB. Maksudnya, dia awal-awal sudah tahu salah laku yang berlaku dalam 1MDB yang tak boleh dibangkitkan oleh orang lain, kata Tok Mudim. Ping Merlim 2094 kata, mungkin kalau tiang dan pintu itu boleh bercakap, Najib akan salahkan juga sebab tak bagi tahu dia pasal kecelaruan dalam kes 1MDB. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi laporan luar biasa. Kerajaan kena stabil, ingat dulu gopah-gapa. Terbabas, kata Ngakorming. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakorming menggunakan kiasan pemanduan kereta untuk menggambarkan pentadbiran kerajaan perpaduan dengan menekankan kepentingan pentadbiran yang stabil berbanding tindakan tergesa-gesa yang berisiko menggagalkan kemajuan. Merenung kembali penggal pemerintahan Pakatan Harapan PH sebelum ini, Nga menekankan pengajaran yang diperoleh daripada kegagalan politik terdahulu. Kita telah melalui 3 kali naik dan 3 kali jatuh dalam politik, katanya. Jika kita tidak belajar daripada pengalaman ini, itu satu kebodohan, katanya, seperti dipetik wawancara bersama Oriental Daily News. Kerajaan mesti stabil, bukannya gopoh memandu laju dan terbabas seperti yang dialami 2 kali sebelum ini, kata naib pengerusi DAP itu. Nga mengenang kegagalan pertama Pakatan Harapan di Perak pada tahun 2008, apabila gabungan itu menang kuasa tetapi tumbang selepas hanya 11 bulan mentadbir. Pada masa itu DAP sangat kuat di Perak, memegang 18 kerusi, tetapi ini menyebabkan komuniti Melayu merasa tidak selamat. Kami terlalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik, seperti memandu kereta yang direka untuk 120 km per jam pada kelajuan 180 km per jam. Akibatnya kami terbabas hanya dalam masa 11 bulan, katanya lagi. Kegagalan kedua berlaku selepas PH memenangi kerajaan persekutuan pada tahun 2018 di bawah kepimpinan Dr. Mahathir Mohamad. Walaupun berjaya menggulingkan kerajaan BN yang telah lama memerintah, pentadbiran itu runtuh selepas 22 bulan akibat langkah Sheraton. Pada masa itu, kami juga terlalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Sama ada saya sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat atau Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan. Jelas, kereta itu hanya direka untuk kelajuan 120 km per jam, tetapi kami memandunya pada 180 km sejam, katanya. Apa yang berlaku? Kami terbabas lagi selepas 22 bulan. Kali pertama bertahan 11 bulan, kali kedua 22 bulan. Dan kini ini kali ketiga kami dalam kerajaan. Jika selepas 3 penggal ini kita masih belum belajar menjadi lebih bijak, maka kita benar-benar tidak cukup pintar, jelasnya. Kini dalam penggal ketiga Pakatan Harapan sebagai kerajaan, Nga menekankan pentingnya belajar daripada pengalaman masa lalu untuk memastikan kerajaan perpaduan dapat melengkapkan tempoh 5 tahun penggal pentadbirannya. Dalam wawancara itu, Nga turut membincangkan kerjasama semasa PH dan UMNO yang digambarkan sebagai bukti rasa syukur dan kematangan. Dia mengakui perbezaan pendapat tidak dapat dielakkan tetapi menekankan pentingnya memberi tumpuan kepada matlamat bersama.
Nga berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi berkongsi hubungan mentor-menti dan persahabatan selama 50 tahun sejak zaman mahasiswa mereka pada tahun 1970-an. Dia turut memuji Menteri-Menteri UMNO atas pengalaman dan pragmatisme mereka sambil menyatakan mereka mengelak daripada mendesak dasar-dasar ekstrim dan bekerja ke arah perpaduan. Dalam kerajaan gabungan, mencari titik persamaan sambil menghormati perbezaan itu kunci kepada kewujudan bersama dan kemakmuran, katanya. Menjelang pilihan raya umum PRU akan datang, Nga mengakui PH mungkin perlu bekerjasama dengan sekutu untuk membentuk kerajaan. Kecuali Anwar dapat membawa kita kepada kemenangan majoriti mutlak, kita masih memerlukan sokongan parti sekutu. Itulah realiti politik, kata Nga. Sementara itu, Nga sempat berseloroh mengenai perjalanan politiknya. Jika PH menang 84 kerusi dan BN memilih untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional PN, maka perjalanan politik saya akan menjadi 3 kali naik dan 4 kali jatuh, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.